Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita manjatkan setinggi-tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kita izin, kelapangan, waktu pada pagi ini untuk kita punya pertemuan mingguan ni, which ini kira sesi pertama lah kita untuk tahun baru 2021 Masihi ni kan. Semoga apa yang telah kita buat lah selama ni, it has been 4, 5, 6 months, adalah keberkatannya daripada Allah SWT, dan hopefully semakin masa makin banyak ni, peluang-peluang kebaikan tu makin dapat kita sama-sama jayakan, insyaAllah kan. Yang keduanya, kita juga panjatkan selawat dan salam ke atas Nabi SAW, kepada seluruh ahli keluarga baginda, kepada sahabat, para tabi'i, tabi'un tabi'i, orang-orang yang mengikuti mereka bi-ihsan ila yaumiddin. Nanti kita akan discuss dalam surah Al-Kawthar tentang beberapa ayat yang turun ataupun surah itu turun daripada Allah SWT untuk menenangkan hati Nabi SAW. Jadi bila kita baca Al-Quran ini, sebenarnya kita dapati banyak ayat yang turun untuk menenangkan ataupun untuk to console, untuk cool down Nabi, tenangkan Nabi, beri Nabi motivasi, hiburan, kegembiraan. So benda ni memberi kita signal bahawa Rasulullah SAW sebenarnya ada keadaan-keadaan beliau tengah down kan, ataupun tertekan, stressful, ataupun kalau bukan baginda pun para sahabat adalah keadaan tekanan-tekanan. Kerana itulah turun ayat-ayat ini kan. Kalau mereka ni cool je, tak ter-affect sepanjang mereka membawa Islam tu, terutama di Mekah, maka ayat-ayat Quran tak akan turun untuk merawat jiwa-jiwa mereka kan. Tapi disebabkan berlakulah gejala-gejala kejiwaan itu, maka turun ayat-ayat ini untuk memberi ketenangan pada mereka semua. So apa yang kita dapat kat sini? Maksudnya diorang ni memang buat kerja betul-betul kan, ataupun memang betul-betul mempertahankan Islam, betul-betul cuba sampaikan Islam, dan betul-betul diuji lah di Mekah tu. Dengan keadaan bilangan yang sedikit, family members ada yang tolak diorang punya majikan-majikan ada yang menolak mereka, pimpinan-pimpinan besar di Quraisy tu menolak mereka, tetapi mereka tetap teguhlah dengan Islam kan. So kita panjatkan puji-pujian, doa kepada mereka, kerana mereka ni telah berusaha dengan sebaik mungkin sehinggalah Islam sampai pada kita ni dan komplit, tidak ada apa yang kurang, dan semoga kita diberi peluang untuk mencontohi apa yang telah mereka buat dan mewarisilah Islam yang telah mereka sampaikan kepada kita hari ini, insya-Allah. Macam awkward sikit sebab semua tutup kamera dan tak tahulah tengah buat apa kan. Mungkin tengah buat cekodok ke apa. Masih lagi? Ya. Boleh kan kalau saya share dekat orang random? Maksudnya kat public lah. Kawan-kawan dalam group saya ni. Tak sure lah boleh tak boleh. Pandangan lain, takut antum je yang jadi segan. Boleh je kot sebenarnya. Tapi laki lah kan. Saya ada mention lah laki saja. Okey je lah. Siapa nak join kita invite je. InsyaAllah. Walaupun kita punya sesi ni macam sedikit khusus kan, tapi tak apa. Bergantunglah pada penerima masing-masing kan. Baik-baik. Okey. Selamat datang Fahim. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah pada hari ini, yang sempena tahun baru dan kita ada benda yang tak habis kan. Cerita tentang Abu Bakar pun tak habis. So kita nak masuk dua perkara ni. Nak sambung kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan juga nak baca surah Al-Kawthar sama-sama, insyaAllah. So kita mungkin akan apa kita akan tengok sedikit lah Al-Quran sama-sama, tadabbur untuk sebagai ni mukadimah kita pada pagi ini, insyaAllah.
InsyaAllah kita akan melihat pada hari ini surah As-Saffat, tapi tak baca banyak kot. Surah ke-37 As-Saffat. Surah yang ke-37 selepas surah Yasin. Betul mana ayat tu? Kita akan baca muka surat 447 dengan 448 je. Boleh ya? So ada 2 page tu. 2, 3, 4 lah. Okey lah. Boleh Aiman baca separuh muka pertama, Imran baca separuh muka kedua, dan adik baca separuh muka ketiga, dan Fahim baca separuh muka yang keempat. Silakan buku surat. Ayat-ayat berapa? Mulai ayat 25. 25 muka surat 447. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه ومكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين
إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. Boleh Fahim sambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan pada Alif Komari. InsyaAllah kita sedang membaca dan melihat ayat-ayat Quran daripada surah As-Saffat, surah 447 dan 448. Cerita sangat menarik lah, dua page yang kita baca ni, tapi mungkin kita akan terus fokus pada apa yang nak dikongsi pada pagi inilah insyaAllah kan. Tapi sebenarnya banyak sangat benda yang best dan perlu kita tengok ayat kedua-dua muka surat ni kan, yang penting lah. Terutamanya Allah SWT menceritakan dengan lebih advance suasana, situasi-situasi yang berlaku di akhirat kelak kan, pengakhiran yang berlaku, tentang apa yang berlaku di akhirat, apa yang berlaku dekat orang yang masuk syurga, dan apakah balasan-balasan yang dikenakan terima oleh mereka yang masuk neraka. Dan dicerita pula mereka dulu dekat dunia kenapa mereka jadi macam tu kan. So dia bagusnya sebab apa? Surat Quran ni dia cerita satu berita yang berita tu belum berlaku tetapi diceritakan in advance pada kita kan. So dia bukan ramalan tapi dia benda yang betul. Macam kita nak ambil A-level lah, tiba-tiba apa kita punya exam board tu, dia punya exam board Edexcel Cambridge kan, CIE. CIE tu stand for Cambridge lah International Exam Board. Katalah dia pun cerita, okay exam A-level pada tahun 2022 ni cerita macam ni. So kalau kita diceritakan lebih awal tentang konten exam tu, sepatutnya kita buat apa? Kita akan take jot down lah kan apa yang disebut tu. Kita akan prepare lah supaya bila kita masuk exam tu kita dah ada gambaran dah, oh soalan macam ni, okay paper 3 ni macam ni. Betul. So itulah expectation Allah SWT bila menceritakan suasana-suasana pada hari akhirat yang belum berlaku tapi diceritakan lebih awal kan. Ada tak kebarangkalian apa yang diceritakan ni tak betul? Ada kan? Maksudnya mustahil lah tak betul. Tapi kita macam take it for granted lah. Jaranglah kita memberi fokus kan. Padahal ini adalah kalam Allah SWT yang betul, yang benar, yang mustahil Allah SWT berdusta kan. Dan Allah cerita lebih awal ini sebahagian daripada tanda rahmat Allah SWT kan. Even lecturer kita pun tak cerita kan soalan exam tu. Bukanlah lecturer tu tak baik tapi dia nak test lah. So kadang-kadang benda yang tak betul kita lebih memberi tumpuan. Contohnya apa? Isu viral yang mungkin betul mungkin tak betul. Apalah bercerita artis ke Niloufar ni tunang ke putus tunang. Ramai orang nak beritahu kan. Padahal tak ada efek kat dia pun. So banyak lagi benda-benda yang mungkin betul, mungkin tak betul tapi tak bermanfaat dan tak ada kaitan dengan kita pun, kita sibuk-sibuk nak tahu. Sedangkan Al-Quran sedang cerita benda yang confirm betul, confirm akan berlaku dan memang ada kaitan dengan kita kan. So diceritakan lebih awal. Banyaklah cerita tentang syurga neraka ni kan, dan suasana-suasana berlaku tu memang banyak disebut dalam Al-Quran. Tapi pada hari ini kita nak cerita tentang dialog yang sangat-sangat bagus
satu dialog yang berlaku di syurga kan. Iaitu kita tengok Allah menceritakan pada ayat ke-51 tu, selepas diceritakan ganjaran-ganjaran, nikmat-nikmat yang diperolehi oleh ahli syurga tu, tiba-tiba dia membawakan satu situasi panorama ahli syurga ni duk borak-borak ni. Tengah bertanya khabar, tengah mengenangkan keadaan-keadaan mereka ketika mereka di dunia dahulu. Iaitu kita tengok mulai pada ayat ke-51, qala qailum minhum inni kana liqarin. Maka telah berkatalah, qailun ni seorang lelaki berkata. Qail ni seorang, bukan seorang lelaki lah, boleh jadi perempuan kan, tapi qail itu maksudnya berkatalah salah seorang daripada mereka. Berkata salah seorang mereka, dia kata apa? Tengah-tengah kat syurga ni, tengah-tengah mengenangkan zaman-zaman dunia kan. Macam kita lah kan, nanti dah kerja, duduk Jerman contohlah insyaAllah kan. Akan adalah datangnya momen-momen terkenang-kenang waktu SPM. Sekarang kan duk terobek-terobek gambar SPM kat stories, kat Facebook contohnya kan. So kita mungkin akan datanglah terkenang-kenang zaman-zaman dulu kan. So sama, benda tu berlaku dekat syurga. Mereka ni terngiang-ngiang suasana-suasana berlaku di dunia. Waktu dah masuk syurga dah. So dia kata dekat kawan dia tu, yang member syurga dia tu, dia kata qala qailun minhum inni kana li qarin. Sesungguhnya aku dulu ada di dunia pernah punya seorang teman. Qarin. Qarin ni kita tahulah. Soalnya qarin kita faham ni, qarin dalam kalangan jin tu, yang bila lahir seorang manusia, maka akan lahirlah qarin jin tu, teman dia kan. Tapi dalam konteks penceritaan ini, qarin ini sedang merujuk pada seorang sahabat yang sangat rapat dengan dia. So lelaki syurga ni beritahu, dulu aku dekat syurga ni, tahu tak? Ada seorang kawan best friend lah. Best friends. The bestest friend. Kan? Maksudnya sangat-sangat rapat kan. Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin, yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan? Kawan dia tu tanya dia, kau pun orang yang mempercayai ke tentang hari kiamat? Kemudian bila kita dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apa kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? So kawan dia tu, yang qarin dia dekat dunia tu, pernah bertanya kepada dia kan, kau pun termasuk orang yang percaya ke dekat berita-berita ni? Kita akan mati, akan dibangkitkan, akan adanya hari kebangkitan. Bila kita dah hancur, kita akan bangkit. Macam not possible je. Ini kawan dia punya stand. Kan, dia nak cerita balik ni. Kemudian apa? Dia pun ceritalah dekat ahli syurga tu. Nak tak kita pergi ziarah dia? Ayat ke-54 kan. Maukah kamu meninjau temanku itu? Hal antum muttali'un. Maknanya dia sedang bercakap dengan ramai orang ni. Bukan dua orang je. Sebab bila dia kata hal antum tu, dia sedang bercerita dengan beberapa orang lah dekat syurga kan. Nak kita tengok keadaan kawan dia tu yang dulu dekat dunia bertanya-tanya kepada dia, kau pun termasuk orang percaya sekian-sekian kan. Jadi dia tanya kat kawan syurga, nak tak kita pergi tengok dia? Boleh faham cerita dia kan? So mereka pergi lah. Qarin dia tu betul. Maksudnya Qarin dia bukan kat syurga lah. Sebab dia tengah berat dengan member syurga. Kan, dulu Qarin dia ni dekat dunia dulu mempersoalkan stand dia yang percaya pada hari kebangkitan, percaya pada hari akhirat, percaya bahawa kita akan dibangkitkan setelah tulang-tulang kita hancur. Maksud Qarin dia tu termasuk dalam kalangan orang yang meragui benda tu. Tapi Qarin dia baik dengan dia. So dia pun cakap dekat kawan-kawan ni, nak tak kita pergi muttali'un ni. Tali'un ni tala'ah sampai berziarah mereka. Maka mereka pergilah, fara'au fi sawa'il jahim, subhanallah. Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah mereka neraka yang menyala kan. Jadi sangat sedih kan cerita ni. Allah cerita mereka pergilah. Tak ceritalah macam mana naik kereta ke, naik Grab ke. Tapi dekat syurga ni boleh pergi semula itu kan. Maksudnya ada keadaan ahli syurga ni pergi pula melihat ahli neraka kan. Tetapi tak boleh buat apa pun sebenarnya, pergi tengoklah kan. Betapa sedih dulunya hati kita melihat ada kawan-kawan kita tu yang dulu Qarin kita, tapi kita pergi ziarah dia, bukan ziarah boleh bantu, tapi ziarah melihat kesan yang ditimpa pada dia kerana stand dia dekat dunia dulu kan. So kita tengok kan, mereka meninjaunya lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala. Kemudian dia bermuhasabah, dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Dia kata kat Qarin tu. Dia kata apa? Qala tallah
in kitta laturdin walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdharin afama nahnu bimayyitin. Dia kata, demi Allah engkau hampir saja mencelakakan aku, dan sekiranya bukan kerana nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka juga kan. Maka apa kita tidak akan mati, kecuali kematian yang pertama kali saja dunia, dan kita tidak akan di akhirat ni. Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang agung. Untuk kemenangan serupa ini hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. Limithli hadza falyamalil amilun. Jadi habis cerita dia kat situ je. Cerita dia kita tengok dia mencelakakan sahabat dia tu, Qarin dia tu, yang kalaulah bukan kerana nikmat Allah SWT kan yang menyelamatkan dia, memberikan dia kefahaman, bagi dia nikmat tidak faham seperti mana Qarin dia faham, sangat besar kemungkinan dia akan mengikuti Qarin itulah bersama-sama ke dalam neraka kan. Sebab Nabi pernah menyebut agama seorang itulah mengikut agama teman dia kan. Maksudnya kita punya teman ni banyak sangat boleh mempengaruhi cara fikir kita kan, cara stand kita. Of course lah kan, katalah kita ada kawan sangat baik, dia ajak pergi movie kita tengok, bila dia share buku dia baca, kita baca juga. So memang apa dia fikir, dia punya stand, dia punya sifat, perangai tu akan mempengaruhi kita. Tetapi cerita ini menunjukkan kepentingan lah kita ni memilih teman yang betul kan. Lelaki ni dia bernasib baik sebab walaupun dia berteman dengan the wrong person, tapi dia kata apa? Laula nikmatu rabbi. Allah Ta'ala telah memberikan nikmat kepada dia, iaitu dengan menyelamatkan dia daripada terikut-ikut, terseret masuk bersama teman dia itu kan. Kalau tidak, maka dia pun termasuk dalam kalangan mereka yang sedang dibakar dalam neraka yang. Jadi ada beberapa ibrah yang kita boleh ambil lah. Pertamalah tentang memilih teman yang baik kan, memilih Qarin yang baik lah, Qarin yang boleh mengajak kita kembali ke syurga Allah SWT lah sama-sama. Yang keduanya, kita yang bagus kat sini kan, kenapa Allah SWT kita kena question apa yang menyebabkan dia yang terselamat, apa yang menyebabkan Allah milih dia. Sebenarnya dia ni ada cubaan tau nak membantu Qarin dia tu kan. Ada cubaan untuk mengajak Qarin dia juga memahami apa yang dia faham. Ada cubaan untuk menukar cara pandang, cara fikir Qarin dia. Disebabkan cubaan-cubaan itulah, maka datang soalan ini. Soalan yang 52 tu. Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin. Faham ke? Sebab dia pernah dekat dunia tu mengajak kawan dia tu, marilah kita beriman kepada Allah. Marilah kita beriman pada hari akhirat. Marilah kita beriman bahawa kita ni akan mati, akan dibangkitkan. Kerana kata-kata itulah, maka adanya respons pada ayat ke-52 tu kan. Yaqulu, engkau ni pun termasuk orang percaya ke? Yang kita ni akan mati dan telah menetangah dan tulang belulang kita benar-benar akan diberi pembalasan. Sebenarnya dia telah pun berusaha lah untuk mengubah Qarin dia tu kan, kawan baik dia tu, tetapi tidak berhasil untuk Qarin dia, tapi berhasil untuk menyelamatkan dia. Allah SWT dengan usaha dia itu memberi nikmat kepada dia dengan menyelamatkan dia dan masukkan dia ke syurga Allah SWT kan. So satu situasi yang sebenarnya boleh berlaku kat semua orang kan. Kerana itu tidak diceritakan siapakah qail itu yang berkata itu. Tak sebut siapa nama dia. Mungkin mereka ni sahabat. Mungkin ini sama golongan tabi'i. Dan it could be anyone lah. Sebab semua orang dekat dunia ni ada Qarin kan, ada kawan. Sekarang ni bila kita baca cerita ni, kita kena letak diri kita ni pada posisi seorang sahabat kan. Bukanlah Qarin kat neraka tu kan. Sepatutnya semua orang lah melihat dia ni orang-orang yang bakal masuk syurga. Dan dalam kalangan teman-teman kita tu adalah orang-orang yang mungkin belum lagi kan dilimpahi nikmat hidayah Allah SWT. Mereka ni belum lagi diberi kefahaman yang betul. Jadi kerja kita lah untuk mengajaklah orang-orang yang kita rapat ni. Kita tak nak kita berteman di sekolah ke, di college asasi, di college A-level, hatta degree nanti, kerja. Sekadar teman kerana belajar ataupun teman kerana pekerjaan, teman sebab nak pergi makan sama-sama kan. Teman sebab kami asal Johor so kami kawan. Teman sebab kita orang ni pakai spek so sama-sama kawan. Kami teman sebab sokong tim bola yang sama. Kami kawan sebab favourite makan resipi contohnya, ataupun minat K-pop sama-sama ke, tak kan. Tapi ayat ni nak beritahu a good friendship lah bila dia cuba untuk berusaha
mengajak Qarin dia tu, kawan-kawan baik dia tu beriman kepada Allah SWT lah seperti mana dia imani. Walaupun tak berjaya akhirnya kan, tetapi atas usaha dia buat tu, Allah telah menyelamatkan dia lah sekurang-kurangnya daripada terikut Qarin dia tu. Dan sangat sedih kan, antara cara Allah nak menambahkan menambahkan balasan kepada mereka ingkar ini, jika mereka dekat neraka, didatangkan dulu kawan-kawan mereka tu yang pernah nasihat mereka, ziarah mereka. Kes ni lah. Walaupun kes ini dia tidak zoom apakah yang berlaku dekat kawan dia tu, tapi kita boleh faham kan. Bayang kita ni buat salah, masuk penjara kan. So ada kawan kita dulu pernah nasihat kita, tapi kita tak dengar dia. Dia datang tengok je, tak boleh buat apa kan. Lepas tu kita lagi rasa Allah menyesalnya kan. Jadi inilah tambahan serangan psikologi lah, ataupun apa kita panggil, bukan serangan, azab lah, ataupun kita panggil balasan psikologi untuk menambahkan lagi sengsaranya ketika berada di neraka kelak kan. So itulah kot sedikit yang boleh diambil daripada cerita ahli syurga ini yang mengenang-enangkan memori mereka di dunia dan mengajak teman-teman syurga ni melihat keadaan yang berlaku pada Qarin mereka, kawan baik mereka ketika dunia dahulu. So Allah Alam lah, semoga kita ni jadi orang yang sahabat yang baik lah kat kawan-kawan kita kan. Kita ada masa yang lama lagi nak hidup ni, insyaAllah lah. Secara puratanya kita masih lagi ada 40 tahun nak hidup kan. Kalau ikut yang normal punya umur lah, lebih kurang. So kita akan jumpa ramai orang along the way tu. Kawan-kawan level, lepas ni kawan-kawan macam-macam tempat lah. So kita ambil lah cerita ini sebagai bekalan supaya kita ni dekat mana-mana sentiasa menjadi sahabat yang baik itulah, yang mengajak orang menceritakan tentang kebenaran Islam, kebenaran hari akhirat. Walaupun kawan kita tu mungkin tak setuju dengan kita kan, dia mempersoalkan stand kita, tapi kita kawan dengan dia, baguslah dia ni lah, sebab dia terus kawan. Walaupun Qarin itu macam, kita kata macam tak beriman lah kan, tak sama pemikiran dengan dia, tapi dia still menjadikan orang tu Qarin dan berusaha untuk mengajak dia beriman kepada Allah SWT. Wallahu alam, itu sedikit lah daripada surah Al-Saffat. Actually banyak lagi benda-benda yang best kalau kita boleh fokuskan, tapi mungkin pada masa-masa yang lain insyaAllah, ataupun bolehlah semua orang sambung terabung masing-masing kan. Jadi insyaAllah kita nak tengok sambung cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ataupun ada komen-komen ke sebelum kita masuk? Ada tambahan ke? Saya sebenarnya ada soalan. Silakan. Tertarik dengan ayat ke-58 dengan 59. Okay. Di mana maksud dia bukankah kita tidak akan mati lagi, yang dalam syurga tu bertanya dengan kawan-kawan dia yang lain kat dalam syurga. Lepas tu dekat ayat 59 tu dia kata, selain dari kematian kita yang dahulu, dan kita juga tidak akan terkena siksa. Maksudnya kat sini, possible tak kalau contohlah seorang tu dah merasai nikmat syurga dan Allah macam tarik dia keluar daripada syurga tu masuk ke dalam neraka. Ada mungkin tak seorang macam tu? Tak mungkin lah. Tak mungkin lah. Mungkin lah. Sebab bagi pandangan saya, Allah ni memang maha pemurah ni, maha penyayang dia. Bila mana dia masukkan hambanya tu ke dalam neraka, tapi bila ada iman sedetik pun, Allah tetap akan bawa dia keluar daripada neraka. Maksudnya daripada neraka tu, kalau seorang tu masuk neraka, boleh masuk ke dalam syurga. Tapi bila mana seorang tu masuk syurga, Allah tidak mungkin akan keluarkan dia langsung daripada di dalam syurga. Maksudnya penyayangnya Allah sampai tahap macam tu lah. Betul. Jadi macam kita, contoh kita ada kawan kan, kawan kita ni kita dah bagi kesenangan, tiba-tiba dia buat jahat yang kita macam tarik balik apa nikmat yang kita bagi kat kawan kita tu. Tapi Allah punya maha penyayang tu, Masya Allah, kita tak boleh gambarkan. Itu sikit pandangan dia. Betul. Dan kita pun tak pastilah apakah nasib kawan dia tu kan. Mungkin lepas after some time dia masuk syurga. Itu cerita yang di luar apa yang ceritakan lah. Tapi betul, kalau orang tu dah masuk syurga, dia tak akan kembali, dia tak akan masuk neraka lah. So dia akan stay kat situ kan. Sebab bila dia masuk syurga tu, maksud dia dah layak dan dia tak akan dikeluarkan dari syurga tu lah. Tetapi dia ada message di hujung cerita ni, iaitu dia kata apa? Limisli hadha. Dia kata pertama sekali, inna hadha lahwal fawzul azim. Ini adalah kemenangan yang agung kan. Apa ini tu? Inna hadha tu sudah merujuk pada apa?
Masuk syurga tu betul. Masuk syurga tu satu kemenangan yang agung. Okay, orang nampak kemenangan ni adalah dapat memimpin negara ke, dapat jadi badan wakil pelajar ke ni. Ketua A-level ke apa, tak adalah. Tetapi sebenarnya dalam kepala orang Islam, dia punya kemenangan bagi dia lah dapat masuk syurga Allah SWT kan. Itulah kemenangan yang agung lah. Tapi syarat dia apa? Limis lihada, untuk kemenangan ini, untuk dapat kemenangan ini, falyamalil amilun. Kenalah beramal orang yang dia menarik ayat ni sebab dia kata falyamal al-amilun. Orang tu dah beramal dah sebab dia digelar al-amilun. Al-amilun ni kata nama. Sebab dia ada alif lam kan, dia isim. Kita tidak akan panggil seorang itu amil kalau dia ni bukan orang yang beramal. Kan? Maksudnya dia memang dah beramal, tetapi Allah kata apa? Falyamal. Kena beramal lagi. Falyamal tu dia adalah fi'il amar. Suruhan beramal kepada orang yang telah pun beramal. Maknanya bukan amal biasa-biasa lah kan, boleh masukkan syurga ni kan. Mesti hebatlah orang yang syurga tu. Sampai dia menepati syarat-syarat dia itu apa? Falyamalil al-amilun. Ayat ke-61 kan. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. Walaupun terjemahan kata mampu beramal, tapi kurang tepatlah. Sebab al-amilun tu orang yang dah already beramal dan mereka diminta untuk istiqamah beramal dan beramal dengan bersungguh-sungguh lah. InsyaAllah lah. Kita cubalah di situ kan. InsyaAllah. Baik, adik ada lagi ke? Siapa yang lain tak ada? Nak tambah, nak komen, nak ulas? Kalau tak ada, kita akan kembali melihat cerita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. So, sekejap abang akan share slide, share window. Okay, nampak ke? Nampak kan? Baik. So, bismillah, kita masih lagi sedang membincangkan kisah tentang Abu Bakar kan. Dah berminggu dah kita ni, dah prolong, tak habis-habis lagi. Sahabat yang sangat unik lah, sangat agung, yang tidak ada gantinya. Kita akan sambung bincang mengenali sahabat Abu Bakar ini. Mudah-mudahan kita juga dapat mencontohi dia yang dijamin syurga oleh Allah SWT. Kita pun baru saja berbincang tentang sahabat yang masuk syurga, seorang sahabat secara generally masuk syurga. Sekarang kita discuss literally sahabat Nabi yang masuk syurga yang kita dah tengoklah sebelum ni berapa keistimewaan. Kita tengok definisi sahabat dan kita dah tengok sedikit sifat-sifat sahabat ni kan, Abu Bakar ini. Kita dah go through lah sebelum ni kan. Kalau masih ingat, apakah test sikit lah, apa benda yang paling power dekat Abu Bakar ni dari segi knowledge dia? Betul-betul, dia ni mahir ilmu nasab kan, yang dia tahu family ni bertemu dekat mana. Sampai tahap orang Arab ni dia suka hafal benda tu to the extent dia tahu nasab kuda pun bertemu dekat mana. Kuda ni dengan kuda ni sama keturunan dekat nenek yang ke-6 contohnya. Sebenarnya nak share gambar itu lupa pula nak share gambar analisis. Ada ulama sirah yang analisa sahabat-sahabat di Mekah ni datang daripada pelbagai klan, pelbagai kabilah kan, yang menunjukkan Nabi ini bukan saja dakwah itu tertumpu pada satu tempat atau satu kabilah, tapi dia menerobos masuk ke pelbagai kabilah di Mekah itu. Adalah analisa tu dalam buku, tapi lupa nak step. Nantilah insyaAllah ingatkan, share dalam grup gambar tu. So nak katanya dengan kehebatan Abu Bakar ni, dengan kehebatan Abu Bakar pandai ilmu nasab itu, dia telah membantu Nabi SAW. Kita katakan Abu Bakar ni dia mahir ilmu nasab, ilmu yang keturunan tu. So dia bantulah untuk memilih setiap klan tu adanya wakil-wakil masuk Islam ni, menggunakan kepandaian dia ni. So kita dah bincang lah, kalau kita nak ambil dia into praktikal ini, mungkin kita kena share lah kita punya program kefahaman kita dapat ni bukan sekarang tertumpu pada program kita kan, ataupun Jerman je, A-level je, tapi ataupun fokus dekat kita semua ramai Johor kan, tapi kena juga touch kawan-kawan yang duduk kat Kelantan, duduk Kedah, sebab masing-masing akan balik ke tempat masing-masing suatu hari nanti dan mereka lah akan menjadi pembawa Islam nanti insyaAllah kan. So inilah sedikit latar belakang tentang Abu Bakar. Dan bila dia wafat pada usia 63 tahun ini, dia telah pun
semadikan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, di dalam Masjid Nabawi itu. Kalau siapa-siapa pergi ke Madinah boleh melihatlah suasana sangat, kalau kita duduk di depan tu Surah Al-Baqarah lagi kan, memang sangat menyayat hatilah. Kita dapat rasa dia punya aura tu. Aura bumi yang ada pada bumi itu jasad Nabi SAW, ada Abu Bakar, ada Umar kan. Masya-Allah kan. Dekat situ ada Al-Quran yang diletakkan oleh kerajaan Saudi tu. Lupa dari berapa tapi antaranya ayat surah Al-Hujurat ayat kedua lah. Tentang tu kan. tentang larangan untuk meninggikan suara di hadapan Nabi SAW. So special lah dia ni kan. Dia hidup bersama Nabi sebelum Nabi datang, sebelum Nabi menjadi Rasul pun dia dah jadi sahabat Nabi. Ketika Nabi menjadi Rasul dia terus membenarkan Nabi. Dia wafat pun disemadikan sebelah dengan Nabi SAW kan. Subhanallah. Inilah Qorin lah, the real Qorin. Berdampingan Nabi sepanjang hidup dan sepanjang matinya kan. Okay. So kita akan tengoklah beberapa peristiwa menarik tentang Abu Bakar ni. Yang tak berlaku kat orang lain. Pertama sekali kalau tengok gambar ni ada gambar Gua Thur. Ini sudah merujuk cerita apa? Abu Bakar ni lah sahabat, the only manusia yang menemani Nabi SAW dalam hijrah Nabi ke Madinah kan. Kita baru tahulah cerita dia tu. So itu satu keistimewaan sebenarnya sebab dia dah dapat the benefit ataupun nikmat teman Nabi daripada Mekah ke Madinah kan. Kalau nak tahu Mekah Madinah ni jarak dia jauh, dia hampir 500 km. Contohnya daripada KL ni nak balik Kelantan lah. Kalau naik bas tu 12 jam kan. Dulu jalan kaki. Tapi dia bersama-sama dengan Nabi SAW menemani perjalanan ni. Itu antara keistimewaan dia yang tak ada pada orang lain. Dan kita tahu bila masuk kat Gua Thur tu ada peristiwa yang berlaku bila mereka sedang berteduh di gua itu, perlindungan daripada musuh-musuh yang sedang kejar mereka. Ada kan peristiwa yang baring, kemudian ada binatang nak sengat Nabi sebagainya. Detail peristiwa tu ada khilaf, tak apa, kita ambil yang general je kan. Dan Abu Bakar ni sampai dia menangis kan. Menangis sebab adalah dengar suara tentera-tentera Quraisy sedang menghantar orang lah mengejar jejak-jejak mereka. Jadi bila dia nangis, Nabi pun menenangkan hati dia dengan mengatakan apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jom kita tengok sama-sama surah At-Taubah ayat ke-40. Boleh tak siapa baca? Surah ke-8 surah At-Taubah ayat ke-40. Sorry, surah ke-9 ni, surah ke-9. Ayat 40. Sadaqallahul azim. Iaitu kalau kamu tidak menolongnya, sesungguhnya Allah telah pun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir mengusirnya sedang dia salah seorang daripada dua orang ketika kedua-duanya berada dalam gua. Fil ghar idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, iaitu Nabi berkata kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. So ini peristiwa yang dirakamkan oleh Quran, momen-momen istimewa Nabi dengan Abu Bakar Siddiq. Semua orang tahu cerita ni. Bila kita baca surah Taubah ni, kita akan stop pada cerita ini kan. Dan menarik, kenapa cerita ini dia letakkan surah ni? Itu kena bincang lain kali lah kan. Apa istimewanya sampai dia letak surah Taubah ni? Sebab dia macam pelik sikit lah. Surah Taubah ni kita tahu kan dia cerita tentang perang Tabuk,
yang berlaku di hujung-hujung kenabian Nabi. Tapi peristiwa ini berlaku lebih awal. Kenapa dia letakkan surah ini? Soalan tu lah kita akan bincang nanti lah. Okay, sekejap Ahlan Fuwash. Kita sudah sambung bincang tentang Abu Bakar. Tapi apa yang istimewa nak sebut kat sini, bila Nabi kata la tahzan, Nabi boleh sebut la takhaf. Dia sebut surah ni kan dah share kan. Jangan takut. Tapi Abu Bakar ni bukan takut. Dia sedang bersedih. Maka Nabi kata la tahzan. Kerana Abu Bakar dia tak takut pun dengan Quraisy ke siapa nak serang ke binatang ke, tak takut. Tapi dia sedih kalau apa-apa yang berlaku dekat Nabi SAW. So dia bersedih ke atas kebarangkalian yang akan menimpa Nabi. Maka Nabi pula pergi cool him down. La tahzan innallaha ma'ana. Subhanallah. Unik persahabatan antara Nabi dengan Abu Bakar. Itu cerita yang pertama. Kita tengok pula kat sini peristiwa masjid pertama yang didirikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita sebut sedang tentang masjid yang pertama ni, kita akan ingat apa? Masjid Quba kan. Tetapi jarang-jarang orang highlight cerita ni. Iaitu pada tahun-tahun awal di Mekah, ketika Nabi hantar rombongan pergi Habsyah, semua Islam makin mula menunjukkan dia punya pergerakan Islam itu. So Abu Bakar pun terasa terhad untuk beramal dengan Islam, maka dia plan nak pergi ke hijrah juga kan, ke Habsyah. Tapi ketika dia mempersiapkan diri barang-barang nak ke Habsyah tu, on the way tu dia jumpa seorang pemimpin Quraisy, nama dia Ibnu Darnah. Ibnu Darnah ni pemimpin Quraisy yang bukan Islam, tetapi dia tanya Abu Bakar, kau nak pergi mana ni? Abu Bakar tak nak pergi hijrah ke Habsyah, nak join sahabat-sahabat hijrah ke Habsyah. Ibnu Darnah kata, tak payahlah kau pergi. Kalau kau pergi ni, kau adalah orang yang baik, memanjakan silaturahim, menghormati orang. Rugilah Mekah kalau orang macam kau ni pergi. So kau stay je, aku akan bagi perlindungan pada kau. So Abu Bakar pun stay. Tapi dengan syarat engkau tidak boleh berdakwah, dia kata macam itulah. Engkau tak boleh mengajak orang pada Islam. Okay, Abu Bakar kata okey. So apa dia buat? Untuk mengekspresikan Islam dia tu, kan, dia pun buat masjid depan rumah dia. Memang disebut dalam sirah tu, hadis sebut ni. Dia membuat tempat ibadah di dekat depan rumah dia tu. Dekat situ dia solat. Dia solat dan dia buatlah aktiviti-aktiviti ritual Islam tu. Tapi untuk dia je. Okay, itulah orang kata masjid pertama. Sebab telah pun didirikan oleh Abu Bakar. Cuma bila Abu Bakar solat semua tu, orang nangis semua kan. Makin ramai orang curious dan tertarik dengan apa yang dia buat oleh Abu Bakar tu. Sehingga orang minta Abu Bakar stop buat benda tu. Tapi ceritanya, dia lah antara orang yang telah membina itulah tempat solat di depan rumah dia tu sehingga menarik orang ramai. Okay, lagi cerita apa lagi menarik Abu Bakar ni? Cerita Saqifah Bani Sa'adah. Ni pun tahu kan cerita tentang Abu Bakar di Saqifah Bani Sa'adah ni berlaku selepas kewafatan Nabi SAW. Waktu dia dengan Umar discuss tentang macam mana kita nak uruskan jenazah Nabi ni. So ada sahabat beritahu, ada sahabat-sahabat Ansar telah pun berkumpul di Saqifah Bani Sa'adah ni, setempat dekat dengan Masjid Nabi, sedang membincangkan pelantikan khalifah untuk menggantikan Nabi SAW. So Abu Bakar dan Umar pun terus bergegas pergi ke Saqifah Bani Sa'adah ni, join perbincangan itulah. Bincang tu tentang pelantikan menggantikan Nabi ni. Okay. Dia cerita panjang lah dekat sini. Cerita dia, mereka berdialog siapakah patut ganti Nabi. Abu Bakar membacakan beberapa ayat Quran yang memberi panduan lah untuk mereka ni melantik siapa mengganti Nabi SAW kan. Tetapi cut cerita tu secara short, akhirnya mereka melantik Abu Bakar. Cuma dialog tu berlaku dengan sangat harmoni, sangat jelas lah cara kenapa kita kena lantik orang sekian-sekian. Semuanya berpandu ke ayat Quran. Kena baca detail cerita dia tu, memang ada beberapa ayat Quran yang telah pun dibaca kat dia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Okey. Itu peristiwa yang ketiga kan. Dan peristiwa yang keempat ni peristiwa kewafatan Nabi SAW lah. Kita tahu cerita ni, Anas bin Malik meriwayatkan bahawa tidak ada hari yang lebih terang benderang di Madinah ini, tidak ada hari yang paling menggembirakan melainkan hari tibanya Nabi SAW ke Madinah. Dan tidak ada hari yang paling gelap, hari yang paling suram, hari yang paling menyedihkan semua Madinah, melainkan pada hari
kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga kan ketika Nabi wafat, kan, mereka semua sahabat-sahabat ni berkumpul di rumah Aisyah berhampir dengan Masjid Nabawi kan. Kumpul, semua bersedih lah, very emotional, tak dapat nak terima bahawa Nabi ni akhirnya telah pun pergi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kau Omar pun tak dapat nak terima kan berita ni. Walaupun kita kenal Omar ni orang yang tegas, bengis, karakter yang ganas kan. Tapi dia pun jadi sangat emotional. Sampai-sampai dia kata Nabi tak wafat, tapi Nabi ni pergi bertemu dengan Allah SWT selama 40 hari seperti mana Musa AS pernah dipanggil bertemu Allah SWT. Omar mengangkat pedang dia, mengugut sahabat-sahabat. Siapa kata Nabi wafat, aku akan pancung kepalanya. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq masuk ke bilik Aisyah, melihat jenazah Nabi. Dia pun pergi ke Masjid Nabawi, berkhutbah. Dia kata kan, barang siapa yang kata Nabi wafat ni, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Muhammad telah pun mati, qad mata. Tapi barang siapa yang menyembah Allah SWT, Allah terus hidup kan. Dan dia membacakan ayat Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul ila akhir ayat. So ini juga peristiwa ni menunjukkan Abu Bakar ni seorang yang sangatlah rasional, sangatlah dekat dengan Al-Quran. Sebab dia jelas, dia boleh attend to peristiwa itu, terus datang dalam kepala dia Al-Quran ni. Sebab betapa faqih dia tentang Al-Quran, sehingga dia boleh handle lah situasi yang sangat emosional tu kan. Itu yang keempat, dan yang terakhirlah cerita menariknya tentang Abu Bakar ni bersungguh-sungguh ataupun berkeras untuk memerangi golongan Riddah ataupun golongan yang murtad kan. Ketika kepimpinan Abu Bakar ni dia diuji dengan ada muslimin yang dan enggan membayar zakat. Kenapa dia orang datang ni? Kenapa munculnya mereka ni? Soalan. Kenapa adanya golongan murtad dan golongan yang enggan bayar zakat di zaman Abu Bakar? Rasa-rasanya. Ataupun siapa tahu. Sebab dia orang fikir yang zakat tu waktu zaman Nabi hidup. Betul-betul. Betul juga. Mereka ni maksudnya ada sebahagian Islam, orang Islam yang baru masuk Islam zaman Nabi tu. Ramai dalam masuk Islam ni sebab Nabi lah kan. Sebab sosok Nabi tu, bukan sebab dia faham pun. Tapi sebab nampak Islam tengah maju, Islam tengah besar, berkembang. Mereka pun nak join Islam kan. Tapi bila Nabi wafat, mereka rasa macam tak ada reason untuk stay Islam, mereka murtad. Dan betul kenapa mereka tak nak bayar zakat, sebab dalam Quran sebut dalam surah At-Taubah lah juga, Allah suruh Nabi ni khuz min amwalim sadaqah, ambil daripada harta mereka ni zakat, kemudian sallu alaihim, dan berdoalah kepada mereka. Dalam surah Taubah sebut kan. Jadi mereka kata dulu kami bayar zakat, Nabi akan baca doa kepada kami, tapi sekarang doa tu tak ada orang baca dah, sebab kalau Abu Bakar baca tak sama lah. So mereka kata it's no longer relevant untuk bayar zakat. So mereka tak nak bayar zakat. Tetapi nak ceritanya betapa tegas Abu Bakar. Waktu tu diorang ada dua plan yang besar kan. Meneruskan tentera yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid tu untuk ke Rom, dan juga memerangi golongan Riddah dan bayar zakat ni kan. Padahal tentera Islam tak ramai. Satu dah pergi ke Rom dah yang dipimpin Usamah. Tapi Abu Bakar stay berkeras kena juga memerangi orang-orang yang Riddah ni dan enggan bayar zakat ni. Sebab kalau mereka yang dibiarkan, mereka akan, kalau kita biar orang tak bayar zakat, apa yang berlaku ialah kita macam membiarkan orang itu tidak melaksanakan hukum rukun Islam kan. Sebab zakat ni rukun Islam. Jadi kalau pemimpin dia biarkan benda tu, dia boleh memberi gambaran kepada orang ramai bahawa zakat ni macam bukan rukun lah. Sebab Abu Bakar biar je. Dia boleh memasukkan satu pemikiran dalam orang Islam yang baru lahir ke, Islam yang kecil ke kan, bahawa zakat ni bukan satu wajib. So dia akan meninggalkan rukun itu akan tergugur lah dalam pandangan orang bila tidak diperangi orang-orang yang membayar zakat. So Abu Bakar dia jelas lah, dia ada satu very clear pemikiran tentang Islam. Kita panggil apa? Fikrah Islam yang jelas kan. Sebab tu dia juga nak memerangi mereka ini. Ada satu kata-kata dia famous, kata-kata Abu Bakar ni, dia kata ayam kusul Islam wa ana hayy, adakah akan berkurang, yang kus ni kurang kan,
adakah akan berkurang Islam sedangkan aku masih hidup? Oh, kata-kata ni macam simple tapi dia sangatlah meaningful. Sebab dia berkata kepada diri dia, adakah Islam akan kurang sedangkan aku masih hidup? Maksudnya dia ambil responsibility untuk protect Islam itu dengan hidup dia tu kan. Dia take the ownership untuk protect Islam itu dengan hidup dia. Dia kata, aku tidak akan biarkan Islam ini berkurang. Kurang dekat pada? Kurangkan zakat tu lah. Ataupun apa benda yang kurang kan. Sedangkan aku ni masih hidup. So dia akan pastikan Islam tu sentiasa complete lah. Sementara dia masih hidup. Hari ni kita pun banyak benda Islam berkurang kan. Banyak lagi sistem Islam yang belum dibangunkan. Tapi kita hidup. So kenapa kita boleh biarkan benda tu berlaku kan. Kalau Abu Bakar hari ni mungkin dia takkan biarkan benda tu berlaku. Sebab dia kata, ayam kusul Islam wa ana hayy. Okay. Tu beberapa peristiwa lah untuk Abu Bakar. Ni lagi beberapa sumbangan-sumbangan yang telah pun diberikan oleh Abu Bakar Siddiq. Pertama sekali dia ni lelaki pertama yang masuk Islam. Tak ada orang boleh menandingi Abu Bakar aspek ni. Walaupun ada yang mengatakan lelaki pertama tu bukan Abu Bakar. Sebab kalau kita kaji secara lagi detail, orang pertama yang membenarkan Nabi ni ialah siapa? Saudara Khadijah. Siapa? Dia tu perempuan lah. Tapi ada tu. Pakcik tu nama dia apa tu? Abi Talib. Bukan Abu Talib. Bila Khadijah dapat Nabi kena macam ni kan, kena apa, jumpa Jibril menggeletar, Khadijah bawa Nabi jumpa dengan seorang pendeta Yahudi kan, which dia punya cousin dia tu, nama dia apa, Waraqah bin Nawfal. Ingat tak cerita tu? Kita ingat dah? Masa Nabi demam tu Nabi demam tu, dia bawa pergi jumpa pakcik tu saudara dia, Khadijah. Waraqah bin Nawfal kan, cuba cari cerita dia. Maksudnya Waraqah nama dia. Waraqah bin Nawfal ni, dia kata, Waraqah kata kepada Nabi, kau ni sedang menimpa apa yang menimpa Musa AS. Maksudnya kau ni terima wahyu lah, kata Nabi. Kata Waraqah, kalau aku masih hidup dan sihat ketika engkau akan ditentang nanti, maka aku akan bantu kau. So kata-kata Waraqah ni menunjukkan dia beriman dengan Nabi. Tapi lepas tu dia meninggal. So setengah-setengah sirah punya ulama mengatakan dia adalah lelaki pertama yang beriman dengan Nabi. Tapi tak apalah, itu tak masyhur kan. Yang masyhurnya, lelaki pertama yang membenarkan Nabi adalah Abu Bakar Siddiq. So, satu benda kita tak dapatlah nak menandingi Abu Bakar kan. Dia lelaki pertama yang masuk Islam. Yang keduanya, apa lagi sumbangan Abu Bakar ni? Dia menarik ramai sahabat masuk Islam kan. Kita ada tengok sebelum ni, dalam kalangan 10 sahabat yang janjikan syurga itu, sebahagian besar ni adalah sahabat-sahabat yang diislamkan oleh Abu Bakar, dan mereka ini masuk dalam kalangan yang dijanjikan syurga. Maksudnya Abu Bakar ni, dia bukan saja menjemput orang, menarik orang masuk Islam, tetapi dia pick the best person untuk masuk Islam. Sehingga orang yang Islam di tangan Abu Bakar ni qualified untuk dijanjikan syurga oleh Allah SWT kan. So dia find the best man lah untuk support Islam. Dikatakan Abu Bakar dia menarik sahabat-sahabat lain ni kurang daripada 2 hari daripada masuk Islam. Ada yang kata within 24 hours. Maksudnya dapat Islam hari ni daripada Nabi, within 24 hours terus dia pergi cari the next orang yang dia rasa patutnya menerima Islam. Subhanallah kan. Tidak bertanggung-tanggung kan. Macam kita ni, kita dah baca Quran sejak kecil lagi. Sudah belajar Islam. Berapa ramai orang yang kita dah approach untuk cerita tentang Islam. Sama ada non-Muslim ataupun Muslim sendiri kan. Muslim sendiri pun kita kena ajar lagi kan. Banyak lagi tak tahu kan. Tentang Quran, tentang solat berjemaah, tentang kepentingan tujuan hidup sebagainya. How many telah kita approach kan. Sedangkan kita dah lama dah belajar. Tapi Abu Bakar ni sehari je lah dia ambil masa. Okay, itulah. Kemudian dia ni, tadi kita dah share, hijrah bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Antara sumbangan besar Abu Bakar juga, dia sangat ramai membebaskan hamba-hamba dalam kalangan para sahabat. Iaitu sebelum terjadi hijrah, dikatakan beliau telah membebaskan 70 orang yang disiksa orang kafir kerana alasan bertauhid kepada Allah. Di antara mereka adalah Bilal bin Rabah, Amir bin Fahirah, Zunairah, Al-Hindiyah dan anaknya, budaknya Bani Muammar dan Ummu Ubais. So, 70 orang sahabat yang dia bebaskan. Maknanya dia bayar tebusan untuk mereka ni kepada majikan masing-masing. Antaranya Bilal bin Rabah kan. Jadi hebatlah. Bayangkan kita kan, contohlah kita ada duit.
Lepas tu ada kawan-kawan kita ni terbelenggu hutang alung ke, sampai mengganggu mereka nak beribadah, mengganggu mereka nak mentauhidkan Allah Taala. Kita pun pergi ni apa, tolong selesaikan hutang-hutang ni, 70 orang mampu kita buat itu. Kita pun sayang duit masing-masing tak. Tapi Abu Bakar tak sayang duit dia. Dia telah membebaskan ramai 70 orang ni. Kan, subhanallah. Disebabkan usaha dia inilah mereka 70 orang ini bebas untuk beramal dengan Islam. Tak lagi terbelenggu dengan tuan masing-masing kan. Subhanallah. So itulah vision kita kan. Ya, adik macam nak cakap je. Nak tanya satu. Silakan. Kalau ikutkan hamba-hamba pada zaman dulu, harganya sekitar berapa? Nak tahu je. Nak tahu pula. Harga Sebab dia banyak berapa? 70 orang lah. Banyak. Tak pasti berapa harga dia. Tak pasti adik boleh check balik lah. Mungkin tak mahal pun sebab dulu kan apa, perdagangan manusia ni macam benda yang biasa kan. Tapi bukan harga tu point dia kan. Point kita lah, kalau dulu macam tu, kalau Abu Bakar ada hari ni, dia akan buat juga regardless of harga tu. Betul tak? Kalau dia lihat sahabat-sahabat yang terbelenggu hutang, sahabat-sahabat yang terpaksa kerja dengan majikan yang anti-Islam contohnya kan. Tapi terpaksa kerja sebab tak ada duit nak cari makan ni. Kalau Abu Bakar hidup, dia mesti akan bebaskan orang macam ni. Akan bagi gaji, support kan. Kita boleh imagine macam Ustaz sekarang ni, kita nampak tokoh macam Ustaz Abid Liu kan, yang support orang regardless of macam mana dia buat lah. Itulah kot kita nampak, kita boleh imagine sedikit sebanyak apa yang telah dibuat oleh Abu Bakar. Tapi of course Abu Bakar buat lebih hebat daripada itu kan. Okay. Apa lagi yang dia buat tadi, samalah memerangi lidah ni kan. So banyak sebenarnya Sungai Abu Bakar ni, nak baca penat lah. Ini lagi list apa yang dibuat oleh Abu Bakar lah. Beberapa, kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis, selalunya akan ada bab yang menghimpunkan hadis-hadis tentang keutamaan sahabat-sahabat ni. Ataupun dipanggil manakib. Manakib ni keutamaan lah. Ada hadis yang dihimpunkan manakib Abu Bakar, manakib Umar dan seterusnya. Jadi dalam kitab hadis-hadis ini, kita akan baca hadis-hadis yang menghimpunkan keutamaan Abu Bakar. Antaranya apa? Dia ni disebut Nabi sebagai manusia terbaik setelah Nabi daripada umat baginda. Dia orang pertama yang teman Nabi, betul kita tengok tadi. Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya. Betul. Khalifah pertama, Abu Bakar sebagai khalifah berdasarkan nas, sebab Nabi pernah bagi isyarat untuk Abu Bakar ni menjadi imam ketika Nabi sedang sakit kan. So itu sebenarnya isyarat bahawa Nabi approve Abu Bakar untuk menggantikan. Abu Bakar adalah orang yang paling cintai Nabi SAW, betul. Ada satu cerita, seorang sahabat nama dia Amr bin As. Amr bin As ni sahabat Nabi yang masuk Islam lambat-lambat lah juga kan. Hujung-hujung untuk masuk Islam. Tapi sebaik saja dia masuk Islam, Nabi bagi dia posisi penting lah untuk pimpin tentera. Untuk memimpin satu rombongan perang. Pergi ke perang tu, nama dia perang apa tu nama dia? Allah. Zatul Riqaq. Nama perang tu perang Zat Salasil. Nanti cari Zatul Salasil. Nama ekspedisi perang tu. Zatul Salasil kot. Salasil. Ada dengar ke nama perang tu? Tak pernah dengar kan? Zatul Salasil. Tapi dia adalah perang kecil yang dipimpin oleh Amr bin As. Bila Amr bin As balik daripada perangan Zat Salasil tu, dia jumpa dengan Nabi. Dia rasa macam honored lah. Feel honored. Rasa sangat apa feel honored ni? Rasa apa bahasa Melayu feel honored ni? Rasa, alamak susah nak terjemah. Berbesar hati kan. Berbesar hati sebab Nabi bagi dia memimpin perang tu walaupun dia baru masuk Islam. So dia rasa macam dia macam special dekat Nabi. So Amr bin As tanya Nabi kan, siapakah orang yang paling kau cintai? Nabi jawab, Aisyah. So, dia tanya, min rijal, siapa dalam kalangan lelaki? Nabi kata, Abuha. Amr bin As expecting Nabi nak jawab dia. Kan? Tapi Nabi kata, yang paling aku sayang adalah Abu Bakar lah, lelaki. So ni nak sebutnya dekat poin ke-7 ni. Abu Bakar lah orang yang paling dicintai Nabi SAW. Abu Bakar lah khalil bagi Nabi SAW. Ini pun hadis sebut. Nak cerita panjang lah. Allah Ta'ala mensucikan Abu Bakar. Tadi kita tengok ayat Quran sebelum ni. Nabi SAW memberi tazkiyah kepada Abu Bakar pun ada hadis.
Abu Bakar doakan Nabi untuk masuk syurga semua pintu, masya-Allah. Dan orang musyrik mensifati Abu Bakar, orang musyrik mensifati Abu Bakar Siddiq sebagaimana Khadijah mensifati Rasulullah SAW. Ini pula hadis kan. Ini semua hadis-hadis tentang keutamaan Abu Bakar. Nabi pernah bersabda, kalau aku ini nak mengambil seorang khalil dalam kalangan kalian semua, maka la attakhaztu Abi Bakr khalilan walakin sahibukum khalilullah, dia kata. Nabi kata, kalau aku nak ambil seorang khalil ni siapa? Khalil satu term. Tadi kita kata Qarin kan. Khalil ni sahabat juga, tapi lagi dahsyat, lagi rapat berbanding Qarin. Kan? Khalil, kan kita pernah dengar nama Ibrahim Khalilullah. Khalil ni teman sangat special yang tak boleh dikongsi dengan orang lain. So Nabi kata, kalau aku nak ambil khalil, if I were to take a khalil, I will take Abu Bakar. Tapi dia kata, walakin sahibukum, aku ini Khalilullah. Nabi juga adalah Khalil Allah juga Ta'ala lah. Selain pada Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad juga adalah Khalil Allah Subhanahu Ta'ala. So Nabi tak dapat nak ambil Abu Bakar sebagai Khalil. Tetapi kalau nak ambil, dia akan ambil Abu Bakar. Maknanya mulialah Abu Bakar ni di sisi Nabi SAW. So itulah tak banyak sangatlah kisah Abu Bakar ni. Nabi pernah kata kat dia, aku harapkan kau ni masuk syurga dalam pintu-pintu ni. Nabi sedang bercerita tentang pintu-pintu syurga kan. Pintu Rayyan, pintu solat, pintu sekian-sekian. Nabi kata, engkau Bakar, aku doakan engkau masuk syurga mana-mana pintu engkau suka. Maknanya Abu Bakar ni dia layak untuk masuk syurga dengan mana pintu dia nak. Subhanallah. Sebab masuk pintu syurga, pintu puasa pun dia boleh. Masuk pintu infak pun dia mampu. Kita pintu apa kita masuk? Pintu belakang adalah pintu mana kita layak kan. Kita kena sabarlah. Sebab Abu Bakar ni semua pintu dia lepaslah nak masuk syurga ni. Allah SWT. Dan poin terakhir tu apa? Orang-orang musyrik mensifati Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana Khadijah mensifati Rasulullah SAW. Ini cerita tadi. Cerita tentang Ibnu Darnah tadi. Ingat cerita tadi? Cerita Abu Bakar nak pergi hijrah tu ke Habsyah tu. Kemudian Ibnu Darnah stop dia. Kata, tak patutlah engkau ni meninggalkan Mekah kan. Sebab engkau ni orang yang baik, menghubungkan silaturahim, sekian. So ketika Ibnu Darnah mensifati Abu Bakar, dia puji Abu Bakar tu, kata-kata Ibnu Darnah guna tu sama seperti kata-kata Khadijah ungkapkan sifat-sifat Nabi ketika Nabi rasa dia ni sedang diuji oleh Allah SWT masa terima wahyu Jibril tu. Maksudnya apa kat sini? Apa poin dia kat sini? Betul. Itu poin dia kat sini. Maksudnya Abu Bakar ni dia sangatlah sibrah. Sibrah ni kita panggil apa Sibrah ni adalah celupan kan. Dia telah assimilate dia punya peribadi tu sama dengan Nabi SAW ni. Sampai dia punya karakter tu orang ungkapkan sama dengan Nabi. Tidak memutuskan silaturahim, pemurah, jujur, sebiji lah. Sama dengan Nabi SAW. Maksudnya dia contohin Nabi tu in and out kan. Kita ni contohin Nabi ni banyak pada rupa-rupa je kan. Maksudnya benda-benda luaran, baju, benda yang mudah lah kan. Nak letak je jubah, okay Nabi. Bersuji, pakai celak ke benda. Itu kita panggil apa kita panggil, dia panggil apa term dia tu. Term dia panggil, ya Allah, apa term dia tu. Dia panggil syakliyah. Syakliyah ni lah. Syakli ni tengok Syakli ni adalah rupa paras lah, rupa-rupa. Maksudnya benda-benda luaran ni, hiasan-hiasan, pakai slipper macam tu ke. Tetapi susah nak ikut dari segi dalaman kan. Karakter. So Abu Bakar dia menyerupai karakter tu. Akhlaknya, solatnya, ibadahnya kan. Itu patut kita bagi keutamaan lah. Baik. So itulah cerita Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sedikit je cerita kan. Hopefully dapatlah baca lagi dan mengambil ibrah. So ada berapa pelajaran yang kita nak ambil? Sebelum kita stop. Dah lama lah kita berbel ni. Pertama sekali Abu Bakar ni kita boleh ambil pelajaran pertama ni mencari peluang untuk menyumbang lah. Seperti mana Abu Bakar ni kan. Ada sahabat yang yang hamba yang perlu dimerdekakan, dia ambil, dia merdekakan. Sentiasa melihat peluang-peluang untuk menyumbang. Pada satu pagi,
Selepas subuh kan, Nabi sedang berlepak-lepak dengan sahabat ni, after solat subuh ni. Dia cari hadis tu. Dia hadis. Nabi tengah kumpul sahabat, a few sahabat, tanya dekat sahabat-sahabat ni kan, beberapa soalan. Siapakah pagi ni telah pun mengiringi jenazah? Soalan Nabi yang pertama. Ni selepas subuh tau tanya soalan ni. Semua orang senyap. Kecuali Abu Bakar je, dia angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Okey, nak tanya lagi. Siapa hari ni telah pun memberikan sedekah? Semua orang pun tak jawab. Abu Bakar cakap, aku dah. Lepas tu tanya lagi, siapa yang telah sekian ni menziarah orang sakit? Abu Bakar pun dah. Maksudnya, sebelum subuh, Abu Bakar dah buat dah benda-benda tu. So, bila Nabi tanya lepas subuh, dia settle lah. Hebat kan. Kita tak mampu. Maksudnya, dia sentiasa mencari peluang-peluang untuk buat kebaikan lah. Sebab tu kata-kata Sayyidina Ali dia kan, if you think about a good things, then Abu Bakar has done it. Maksud kita baru terfikir nak buat satu benda baik. Tapi waktu kita terfikir tu, Abu Bakar dah siap dah buat. Kita lambat lah baru terfikir kan. Nak kata Abu Bakar sentiasa mendahului sahabat-sahabat yang lain lah. Sentiasa mencari peluang untuk menyumbang. Yang kedua ni, Abu Bakar ni fakih Islam. Kita dah tengokkan tadi beberapa peristiwa yang menunjukkan dia ni sangat faham Quran, sangat faham sunnah, sehingga banyak dia punya decision tu tepat lah. Contohnya tadi kan nak memerangi orang Ridha, melantik Nabi tu menggunakan bacaan Al-Quran, menenangkan sahabat ketika Nabi wafat, sebabnya dia ada kefahaman yang jelas tentang Al-Quran. Yang ketiga ni sentiasa mendahului dalam kebaikan, sama tengok tadi. Lagi perkara lain kita tengok. Ini poin penting jugalah. Abu Bakar ni dia ada, ini benda saya nak cerita bila kita sampai ke Islam ni, ada orang sekarang menyampaikan, dia panggil tabligh. Tabligh ni menyampaikan. Tapi Nabi ajar sahabat ni bukan sekadar tabligh tapi tajmi'iyah. Dia adalah tablighiyah dengan tajmi'iyah. So kita sampai dan kita mengumpul orang, mengumpul dan mendidik mereka. Kita bukan sekadar deliver. Kita boleh deliver, post dekat Facebook ke, buat video Instagram ke, itu panggil delivering je kan. Tapi Abu Bakar ni dia bukan sekadar sampai ke Islam, tapi dia menarik orang untuk bersama Islam tu. Menarik orang dan sampailah orang-orang Islam di tangan Abu Bakar ni menjadi sahabat-sahabat yang hebat lah. Sahabat-sahabat yang menjadi kader-kader, pejuang-pejuang dan pahlawan-pahlawan Islam. So kita panggil menyampai dan mengumpul orang untuk faham Islam tu kan. Itu yang pertama. Yang keduanya, Abu Bakar ni dia ada rangkaian kenalan yang luas. Sebab dia businessman kan. So digunakanlah rangkaian dia luas tu, orang respect dia dan benda tu sangat bermanfaat untuk Islam. Sebabkan dia punya satu ilmu nasab dia bagus dan dia punya networking bagus. So ramailah orang Islam ni Islam di tangan Abu Bakar. Dan kita tak dengar cerita Abu Bakar ni dia kena tindas. Sebab dia punya rangkaian bagus tu menyebabkan dia ni highly respected dalam kalangan orang Quraisy. Walaupun Quraisy tu kafir. Sebab dia tu bagus networking. Kan? So tak adalah cerita Abu Bakar kena tindas, jarang tak dengar kan. Bahkan Abu Bakar ni lah pergi deal dengan majikan-majikan ni nak bebaskan hamba-hamba ni. So kita kena macam tu kot, kena pandai buat kawan kan. Yang boleh memberi manfaat pada Islam lah. Dan yang terakhir ni adalah Abu Bakar yang sangat mirip dengan Nabi SAW. Seperti mana cerita tadilah. Ketika Ibnu Darnah mensifati Abu Bakar seperti Khadijah mensifati Nabi SAW. Wallahu alam, itulah cerita tentang Abu Bakar yang sangat memberi banyak inspirasi kepada kita semua untuk mencontohi dia. Ada hadis dikatakan kalau ditimbang iman Abu Bakar itu dengan iman seluruh manusia lain, maka lebih beratlah timbangan iman Abu Bakar Siddiq. Subhanallah, kita tak mampu nak tandingi dia, tapi kita cuba untuk mencontohilah sampai mungkin ni. Sahabat yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu alam, sebenarnya tu cukup untuk hari ni. Nak sambung surah Al-Kautsar tak sempatlah sebab dah 10.43. Ada soalan ke nak bincangkan ataupun nak share ulas tambah sebelum kita tutup? Abu Bakar yang bina masjid depan rumah dia. So Abu Bakar pun stay. Abu Bakar nak keluar sebab dia rasa tak bebas nak beribadah dan berdakwah. So nak keluar lah kan. Bila Ibn Darnah kata tak payah keluar, kau stay je. So dia stay tu, dia pun buatlah masjid depan rumah dia. Sebab dia punya perjanjian tu, dia tak boleh berdakwah tapi boleh stay. Tapi dia boleh beribadah. So dia buat masjid tu nak beribadah je lah. Cuma bila dia beribadah pula, orang tertarik pula kat ibadah dia.
diharamkan sebab orang tak suka. Orang Islam kan dihalang berdakwah time tu. Sebab mereka ni boleh mempengaruhi orang untuk ikut Islam. Jadi untuk bagi jaminan keamanan tu, okay, aku bagi kau jaminan, tapi this is the condition lah. You have to comply. Sebab kalau dia bagi Abu Bakar berdakwah, Quraisy lain akan marah dia, kenapa kau bagi jaminan kat Muhammad ni? Kan? Tanpa sebarang syarat. Faham ke cerita dia? So bacalah sirah tu. Cuba cari je cerita Ibn Dagnah ni. Dia tak famous tapi ada. Kita tak dengar kan, jangan dengar. Ada hadis pun tentang ni. Ibn Dagnah. Okay. So Abu Bakar pun selamba je dia buat dia bukan buat masjid kita, bukan faham masjid tu besar masa rumah kita sekarang ni tau, ada kubah semua tak ada. Maksud dia buat tempat solat khusus depan rumah dia tu lah. Dan dia solat kat situ dan benda tu menarik pula orang. Tanpa dia tak berniat nak berdakwah pun, tapi orang tertarik lah dengan baca Al-Quran dia, solat dia nangis, semua orang tertarik. Orang pun nak masuk Islam. Jadi lepas tu dia kena halang pula. Sambunglah cerita dia tu. Panjang lagi cerita dia. Okay, baik Imran. Yang lain ada soalan lagi ataupun nak tanya apa-apa? Kita go one-one lah. Fahim ada apa-apa ke Fahim? Tak ada, tak ada. Tak dengar sangat. Okay, minta maaf kalau tak jelas boleh tahu tau. Sebab kadang-kadang cakap laju, internet tak clear ke, kalau tak faham, tak jelas, kena tanyalah sekarang ke atau dalam grup kan. Aiman ada ke Aiman? Tak ada. Tak ada. Adik ada adik? Adik ada soalan ke ataupun adik sedang basuh baju sekarang? Buat cekodok ke? Tanya dia. Wise ada apa-apa ke? Tak ada bang. Okay. Hilman ni siapa, kawan adik ke? Saya jemput. Okay. Kalau apa-apa nanti bertanya adik lah. Okay. Jazakallah semua. Terima kasih sudi join pada pagi ini. Walaupun kita expect nak sambung diskusi surat Kausar, tapi macam tak sempat lah. Satu lagi sebab ramai kawan-kawan tak join, so kita pun tak nak ada orang miss kan. Kita sambung pada minggu berikutnya insyaAllah. So banyaklah benda yang kita boleh take home hari ini. Pertama adalah tentang peristiwa perbualan seorang lelaki syurga, cerita tentang coring dia. Yang kedua adalah banyak sangat ibrah yang boleh diambil pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. So bolehlah kita pilih aspek mana kita nak contohi kan. Kita nak contohi semua aspek, tapi mungkin ada benda-benda yang kita boleh utamakan lah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Hari tu dah beritahu kan, lepas ni nak minta buat apa, pair system. Untuk setiap pair ambil seorang sahabat dan boleh share dalam sesi-sesi yang berikutnya. So kita akan fokus dekat 10 sahabat. So nanti kita tengoklah, kita buatlah table tu, jadual. Kita akan go next lah Umar, kemudian Uthman, Ali dan seterusnya. Allah alam. Terima kasih. Nanti bakal share slide ni dalam grup insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa lagi, selamat berhujung minggu, selamat menyantuni keluarga. Boleh baca lagi sirah Nabi SAW, mengenali sahabat lebih dekat, yang kita tangguh dengan tasbih kafarah suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi insyaAllah.